Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berjumpa lagi. Moga-moga insya-Allah ini akan menjadi sebahagian daripada siri pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qurbah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menghampirkan kita kepada kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Masa hari semakin berlalu dan manusia sebenarnya terus diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehidupan yang telah digambarkan oleh Islam, bentuk kehidupan yang telah dibangunkan oleh Islam, yang mewarnai, yang seharusnya mewarnai seluruh cara pemikiran, perasaan, cara membuat keputusan, cara bertingkah laku seorang Muslim dalam kehidupannya. Dan cara ini adalah kehidupan yang berasaskan kepada, pertama, hubungan tauhid dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita baca dan berulang-ulang, yang kita sebut iaitu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita. Pagi tadi juga insya-Allah kita telah membaca Al-Fatihah untuk umat ini, yang setiap hari diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpegang kepada cara hidup yang unggul ini. Pertama, terus menerus dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cara hidup yang bersih dan bebas daripada segala pengaruh syirik yang akan mengongkong manusia untuk menjadi hamba kepada segala yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam menegaskan bahawa kedudukan yang paling tinggi dan mulia yang boleh dicapai oleh seorang manusia, hamba ini, adalah apabila dia hanya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja dan memutuskan semua bentuk pergantungan hati dia, kecintaan dia ataupun ketakutan kepada apa saja yang ada di atas muka bumi ini selain daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kemuncak kemuliaan dan kehebatan seorang hamba, seorang manusia, yang dibangunkan oleh Islam ni, kan. Kerana itu kita bertanggungjawab dan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita meletakkan sepenuh puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga meletakkan segala harapan untuk kehidupan ini di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu aspek lagi yang juga kita diingatkan juga adalah dalam aspek kehidupan muslimin adalah tentang pembalasan, hari pembalasan. Ini juga mewarnai semua tingkah laku, pemikiran, perasaan seorang Muslim dalam kehidupan ini. Apa saja yang dia lakukan, perkiraan dia adalah kerana
di sana ada pembalasan, hari pembalasan yang mana Allah akan mempersoalkan semua yang akan kita bawa, telah kita lalui dalam kehidupan ini, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sehalus-halusnya, kan? Dan inilah yang diulang-ulangkan oleh Al-Quranul Karim, kan? Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan merasai bahawa tidak jemu-jemunya Al-Quran mengulangkan kembali, mengingatkan kita tentang hari pembalasan ini, supaya tertancap kukuh dalam hati kita keyakinan kepada hari pembalasan ini, dan dimanifestasikan dalam akhlak kehidupan kita sehari-hari, sehingga apabila ini menjadi syakhsiah ataupun kepribadian umat ini secara keseluruhannya, pastilah dia akan melahirkan umat yang, ataupun kumpulan manusia yang amat berbeza dengan manusia lain, yang akan menjadi kepribadian unggul, syakhsiah yang unik pada ummah ini, kan. Jadi insya-Allah ini adalah message ataupun mission juga kepada muslim, seorang muslim yang faham, untuk sama-sama insya-Allah kita cuba wujudkan, kan, sebagai mission dakwah kita, mewujudkan ummah yang benar-benar lahir apa yang kita bincangkan ni, Al-Quran ni, kan, di dalam kehidupan manusia ni, kan, ummah ni. Jadi insya-Allah semalam kita telah bincangkan permulaan surah Al-Mursalat. Al-Mursalat ni adalah isu besar yang ditekankan di dalam surah ini. Dia juga adalah, surah ni juga adalah satu siri daripada pengulangan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau kita baca dan fikirkan dengan mendalam, ini adalah sudut yang tidak kita jangkakan akan diketengahkan oleh Allah SWT di dalam surah yang ini pula, kan, surah Al-Mursalat pula. Itu adalah sifat style Al-Quran ni yang penuh dengan kejutan-kejutan kepada jiwa manusia yang sentiasa memerhati, kan. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan satu perkara baru yang Allah SWT ketengahkan untuk menegaskan isu yang sama, kan, prinsip yang sama juga tentang peringatan, supaya peringatan ini tidak datang dan menjadi peringatan yang hanya lalu saja di dalam kitab Allah SWT ini, tapi juga kitab ini dengan ayat-ayatnya yang sentiasa diulang, mengetuk jiwa manusia supaya benar-benar memikirkan, dan dengan pemikiran inilah, pemikiran yang mendalam dan sungguh-sungguh inilah yang akan melahirkan keyakinan di dalam hati manusia dan keinsafan, kan. Tapi kalau pemikiran yang tidak mendalam, kan, dia tidak akan mengetuk, kan, pemikiran jiwa, kan. Dan jiwa yang tidak diketuk ini tidak akan melahirkan tindakan dalam perbuatan kehidupan kita ni, kan. Jadi inilah apa yang dicuba dijelaskan dalam Al-Quran Karim. So dalam surah ini, semalam kita telah diingatkan dengan satu perkara yang sebelum ni kita tidak difokuskan benda, kan. Ayat-ayat yang lain dia fokus benda lain, kan. Surah-surah yang lain yang kita telah bincangkan. Dalam surah ini Allah SWT menjelaskan bahawa ada satu aspek lagi yang amat mengesankan kalau kita fikirkan dengan mendalam, bahawa aspek ini menjadi hujah yang besar tentang amat benarnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri amaran, melalui Rasul ini, dan amat pastinya akan berlakunya apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan, iaitu aspek tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala memfokuskan kepada yang diutuskan ni, kan. Seperti yang kita sebut semalam, ada orang yang sebut tentang malaikat, kan. Ada terjemahan ini Al-Mursalat ini, yang diutuskan ini, yang dihantarkan ataupun dilepaskan, kan, adalah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita baca lagi berulang-ulang kali,
pendapat sebab saya bercondong kepada pendapat yang dibawa oleh Maulana Amin Ahsan Islahi ni, iaitu yang dilepaskan, al-mursalat, yang diutus dan dilepaskan ni adalah angin Allah SWT sebagai salah satu daripada tentera Allah SWT yang amat tidak dijangka oleh manusia, kan? Ini adalah aspek yang nak dijelaskan oleh surah Al-Mursalat ni, kan? Jadi kalau kita memahami ini sebagai Al-Mursalat yang adalah angin, ya, kan? Seperti mana yang juga kan, kalau kita perhatikan ayat yang selari dengan ini adalah dalam surah Az-Zariyat, kan? Az-Zariyat waz-Zariyati zarwa, kan? Yang Az-Zariyat ni adalah angin, kan? Angin yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So begitu jugalah maksud al-mursalati urfa, kan? Ialah angin yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Pertama wal mursalati urfa, kan? Angin yang apabila, kan, dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, menjadi saksi, menyaksikan. Wal mursalati urfa, kan? Kita kata sebenarnya urfa ni adalah dia membawa konotasi satu yang mengawal, kan? Kalau ni rambut yang di dahi kuda dengan ataupun singa, jantan, mana-mana binatang yang ada ni, kan, ada peranan, kan, rambut ni, bulu yang datang untuk di badan atau di kepala mereka ni, dia berperanan untuk mengawal sebenarnya binatang ni, kan. Begitu Allah SWT membayangkan angin ni yang dikawal oleh Allah SWT sebenarnya. Semua tentera-tentera Allah SWT yang ada, kan, diutuskan oleh Allah SWT ni adalah di bawah kawalan Allah SWT. Ini nak dicapai daripada surah Al-Mursalat yang kita baca ni, kan. Angin ni salah satu kerana angin ni adalah satu tentera Allah yang amat biasa di sekeliling kita, kan. Pada masa biasa dia menjadi hembusan yang amat lembut dan menjadi ketenangan dan kegembiraan bagi manusia, kan. Pada masa biasa kita tak peduli pun angin ni, sebab kita sentiasa bernafas dengan angin, oksigen yang ada di sekeliling kita ni, kan. Jadi Allah SWT nak mengingatkan kita, banyak lagi di sekeliling kita ni ada tentera-tentera Allah SWT yang kadang-kadang kita tidak menghiraukan dia, tapi pada satu detik yang tertentu, kan, dengan satu pusingan saja, kan, Allah SWT boleh menjadikan dia suatu yang little, kan, kita katakan, ataupun suatu yang amat berkesan untuk meninggalkan ataupun menghancurkan, little, kan. Seperti mana angin ini juga banyak tentera-tentera yang lain. Siapa yang memikirkan ada virus, kan, ataupun makhluk yang halus, bakteria ke, kan, yang wujud sebenarnya lama dah wujud, kan, tapi Allah SWT boleh mengubah, kan, mengubah bentuk dia, kan, sehingga pada satu ketika dengan satu kesan yang kecil saja dia berubah menjadi senjata yang amat ataupun tentera yang amat berkesan untuk mengubah seluruh hidup manusia, kan. Kita lihat sendiri, dan ini adalah satu perkara yang unprecedented, kan, satu benda yang amat besar dalam kehidupan kita jadi dalam umur, sebab pengalaman saya lah 50 tahun lebih kehidupan saya ni, inilah pertama kali kita merasai bagaimana Allah SWT menjadikan kesan ini, kan. Tentera Allah SWT ni bila dijadikan ataupun diwujudkan keadaan yang macam ni, satu perkara yang kita tidak bagi perhatian ni, tiba-tiba barulah kita teringat bahawa Allah SWT yang perkara-perkara ni semua dia tidak jadi dengan sendiri sebenarnya, kan. Sebab ada kuasa yang mengawal dia di belakang, seperti mana al-mursalat ataupun angin yang diutus dihantar ni, kan. Perkara yang biasa ni dengan satu perubahan kecil, kan. Kalau mikrob ni, virus dan semua ni, sedikit perubahan dalam
bentuk struktur tubuh dia atau struktur virus ini boleh mengubah seluruh sifat dia menjadi satu yang amat berkesan. Sentuh saja maka jadi sakit sebagainya kan. Ini akan mengejutkan manusia supaya seperti mana kita berhadapan dengan angin ni kan, dia memberi satu ingatan yang dan juga supaya mengejut manusia daripada kelalaian biasa kan. Angin ni dah berapa puluh tahun, bagi kita yang hidup puluhan tahun hidup bersama-sama dengan angin ni kan. Tapi jangan lupa bahawa apabila sampai masanya Allah SWT murka dengan apa yang kita buat, dia boleh menukar angin ini menjadi satu perkara yang akan mengejutkan kita dan menghancurkan kita. Begitu juga kan, organisma mikrob, virus dan sebagainya ada sekeliling kita ni kan. Dia sentiasa ada di sekeliling sehingga kita tidak memperdulikan dia. Tapi banyak lagi tentera-tentera Allah yang begini, apabila dikejutkan maka manusia akan terkejut. Tapi bergantung kan, ada orang yang terkejut ni dia tidak mengembalikan ingatan ini kepada ingatan Al-Quran, ayat Al-Quran Al-Karim kan, ataupun perkara besar yang di belakang ayat-ayat yang kita baca ni kan. Jadi alhamdulillah, kalau tidak jadi sebenarnya kita tidak ada masa untuk melihat ayat-ayat Allah SWT ni kan, yang diutuskan ini kan? Bila jadi peristiwa yang macam ni, maka kita pertama sekali perlu dan kita akan memikirkan macam mana perkara yang biasa ni, yang nampaknya tidak ada kesan buruk ataupun tidak ada bahayanya, tiba-tiba boleh bertukar menjadi bahaya kan. Sebab itu Allah SWT mengingatkan kan, wal mursalati urfa. Urfa ni yang mengawal perkara yang dihantar ni adalah ada kuasa di belakang yang mengawal dia, Allah SWT. Wal mursalati urfa. Perkara yang diutuskan, angin yang dihantar ini yang dikawal oleh Allah SWT kan, al-urfa ni kan. Ini menjadi, sebab itulah sebab waw tu kan, kita ingat yang kita sebut itu waw wal mursala. Waw itu adalah waw untuk qasam kan, sumpah. Apa yang Allah nak jelaskan adalah Allah bersumpah bahawa tentera Allah yang dihantar ini, angin ini kan, menjelaskan tentang pastinya akan datang pembalasan baik dan buruk, dan Allah SWT maha mampu untuk mengadakan ini, menjadikan ini dengan satu twist saja, satu perubahan kecil akan menyebabkan semua perkara ini menjadi ancaman kepada manusia, yang menakutkan manusia kan? Manusia yang sebelum itu sombong, tidak pernah mengingati Allah SWT, dengan takabur dan sebagainya, dengan kelekaan mengejar kan, kehidupan yang tidak berkaitan dengan ingatan Allah SWT ni, tiba-tiba dikejutkan dan digentarkan hatinya kan, menjadi ngeri dan menjadi takut tentang nasib yang akan menimpa dia daripada kedatangan tentera Allah SWT. Cuma seperti yang saya sebut tadi, moga-moga Allah jadikan kita sebagai kumpulan mereka yang bila datang peringatan ataupun datang ancaman yang sebegini, kita cepat-cepat kembali kepada mengingati bahawa ini adalah sebenarnya urfa kan, satu yang dikawal oleh Allah SWT kan. Jadi bila Allah SWT lepaskan dia kan, maka dia menjadi satu perkara yang mengancam kan. Dia bukan datang sendiri dan bukan untuk ditakuti sahaja kemudian manusia duduk diam tidur kan, duduk menyerah kepada takdir begitu saja. Tapi ini adalah sebagai peringatan besar sebenarnya kan. Walaupun kita tak boleh kejar dan sebagainya, tapi moga-moga Allah SWT memberikan apa yang sepatutnya kita dapat daripada ingatan ini, iaitu ini adalah tentera Allah SWT kan. Walaupun kecil dan tidak ada apa-apa kesan nampaknya pada masa biasa, tapi apabila dia dilepaskan oleh Allah SWT, maka dia menjadi perkara yang mengubah seluruh dunia kan. Masih lagi kan,
siapa-siapa yang nak buat Olimpik kan, Olimpik di Jepun kan, Jepun telah membelanjakan 13 bilion untuk membangunkan Olimpik, infrastruktur Olimpik ni, 13 bilion dolar kan. Tapi semua 13 bilion dolar ni tak dapat nak digunakan, sehingga mereka risau sampai setahun depan pun kesan untuk mengadakan sukan Olimpik seperti mana yang biasa manusia buat, semua orang boleh bergembira kan, buat berkumpul beramai-ramai mengejar matlamat yang tak dikejar, pingat dan sebagainya, kemegahan dan kebanggaan diri dan sebagainya. Bukan maksudnya kita kata tidak boleh ada sukan dan sebagainya, tapi Allah mengingatkan manusia, apa sebenarnya yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu ni kan. Kalaulah yang bukan Muslim ni, mungkin mereka tidak melintasi ayat-ayat Allah SWT ni kan, sebab kita pun tak beritahu kepada mereka. Tapi sebagai Muslim, amat malanglah bila kita yang telah juga membaca ayat-ayat Allah SWT, malah dalam surah bulan Ramadan ni biasanya kita cuba habiskan semua kan. Ayat-ayat yang sebegini, dia mengingatkan dan memahamkan kita bahawa ingatan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah satu yang besar kan. Jadi apakah yang sepatutnya kita buat daripada ini? Kita menukar kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran kan. Setelah kita mengingatkan, kita menyedari kan, inilah sebab itu ayat-ayat yang surah begini dia datang dalam bentuk kejutan demi kejutan yang sentiasa akan memberi ketukan kepada jiwa, perasaan, pemikiran dan kefahaman manusia tentang apa yang dilalui dalam kehidupan ini kan. Wal mursalati urfa fal asifati asfa kan. Angin yang dihantar ni akan kan, datang dari berbagai arah kan. Asfa kan. Asfa ni yang bertiup dengan kencang dari berbagai arah kan. Seperti yang kita sebut, yang Allah sebut dalam surah Yunus ayat 22 kan. Angin yang meniup bahtera ni kan, tiba-tiba datang angin yang badai kan, yang menghasilkan gelombang dari semua penjuru laut ini, sehingga kapal ini dipukul melambung di dalam ombak ni kan. Maka manusia menjadi takut hati dia kan. Begitu juga kesan yang datang daripada al-mursalat kan, fal asifati asfa kan. Kemudian Allah kata wan nashirati nashra kan. Tadi adalah sumpah yang pertama, peringatan blok yang pertama, dua ayat ni, ataupun bahagian daripada blok ni yang pertama, dua ayat ni, wal mursalati urfa fal asifati asfa. Fal asifati asfa ni merujuk kepada ayat pertama, tengok wal mursalati urfa ni. Kemudian Allah sebut aspek yang kedua pula kan, wan nashirati nashra kan. Angin yang datang ini kan, yang menyebarkan, demi angin yang datang yang menyebarkan awan kan, which scatter yang menyebarkan kan. Apa yang disebarkan ni? Awan kan. Wan nashirati nashra kan. Ini Allah SWT dalam bahagian kedua ni, Allah SWT nak menekankan tentang aspek lain daripada angin itu kan. Kita disedarkan dan dikejutkan dengan perkara yang amat biasa berada di sekeliling kita ni kan. Tadi angin kan, angin ni semua orang tak peduli. Kalau pada masa biasa, kalau dia tak terjemah teruk, tak ada kabus, Allah tidak tukarkan dia dalam bentuk yang menakutkan kita tak peduli pun pada dia kan. Angin ni sebenarnya adalah apa yang Allah hantar untuk kita gunakan dia, dan juga dia berada di tangan Allah SWT untuk menukarkan dia bila-bila masa. Ini perkara yang Allah nak ingatkan ni kan. Dan Allah kata angin ini juga kan, pada masa yang tertentu, yang bila Allah inginkan, dia juga menyebarkan rahmat dengan awan yang tersebar berkata-kata ni kan. Angin boleh tolak awan ni pergi ke tempat mana yang Allah hendak, dan menghasilkan rahmat yang datang dengan air hujan yang turun melalui awan kan. Begitulah Allah SWT sebut kan, dalam Al-Quran bila mengingatkan kepada kita tentang ini kan. Contoh dalam surah Asy-Syu'ara ayat 28, Allah kata wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu
kan, wa huwallazi yunazzilal ghaith, Allah SWT yang menghantar hujan setelah kan, yunazzilal ghaith, menghantarkan harapan kepada manusia kan, min ba'di ma qanatu, setelah hilang semua harapan manusia ni kan, menghantar al-ghaith ni kan, al-ghaith ni penyelamat kan, yang ketika manusia hilang harapan kan, min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu, dengan menyebarkan rahmat dia kan, menghantarkan hujan daripada awan ni, melalui awan ni untuk menyebarkan rahmat dia ketika manusia telah hilang harapan kan. Wa huwal waliyul hamid, dan Allah lah yang maha melindungi dan maha terpuji kan, kerana apa yang Allah lakukan ni kan. Sebab ini adalah kebiasaan manusia yang Allah akan uji kan, pada ketika mana air dah tak ada dah, kering kontang kan, hilanglah harapan manusia kan? Allah menghantar al-ghaith kan? Yang menyelamat, yang memberi harapan kepada manusia dengan cara menggerakkan angin dia tadi kan. Ketika tertentu angin dia menjadi penghancur kan, tapi ketika tertentu Allah kata angin ini juga membawa rahmat kepada manusia, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan yang kita kalau di sini di utara ni kan, dah lama dulu kita tidak dapat hujan kan, panas setiap hari kan, pokok-pokok pun ada yang telah mati gugur. Di kemuncak dia dulu kering, terbakar di sana sini pun terbakar kan. Manusia merasa amat berat, walaupun apa yang kita rasa tu sebenarnya tidaklah terlalu teruk lagi, air banyak lagi kan, tapi dengan kepanasan itu saja sudah cukup untuk kita menghilang harapan. Tapi tiba-tiba sekarang ni turun pula hujan balik kan. Kita menaruh harapan kepada Allah SWT bahawa kadang-kadang kita taruh harapan ni tidak balik kepada Allah SWT, kita tidak ingat kepada Allah SWT, tapi dengan peristiwa-peristiwa inilah Allah nak mengingatkan kita. Sebab tu bila kita baca Al-Quran ni, dia akan mengubah kita menjadi orang yang dengan kefahaman yang baru pula kan, dengan cara melihat yang lain daripada apa yang kita lihat sebelum ini. Ini benda besar lah, asas kepada pertukaran, peningkatan diri kita kan, hijrah ni ialah dengan bila membaca Al-Quran ni, dia akan menimbulkan, inilah tadabbur kan, menimbulkan kefahaman yang baru dan juga konsep yang baru dalam kehidupan kita, yang mengubah cara kita melihat alam ni kan. Begitu juga fal-fariqati farqa kan. Fal-fariqati farqa ni dia merujuk kepada ayat yang ketiga tu, wan nashirati nashra fal-fariqati farqa. Dia gunakan penambahan fa itu, and then waw tu adalah sumpah yang kedua ni, fal-fariqati farqa, maksud dia yang mana angin ni semuanya dia menetapkan keadaan yang berbeza-beza kan. Dia menyebabkan kesan yang berbeza-beza dan memainkan peranan yang berbeza-beza pula kan. Satu ketika dia membawa awan ke satu tempat, dan ketika lain memindahkan awan ke tempat yang lain, meninggalkan tempat tersebut kering dan mati kan. Bila awan tu pindah ke tempat lain, tak ada hujan dekat situ. Satu ketika awan yang dipindahkan ini akan menurunkan ribut badai kan. Ada ketika awan yang dipindahkan ini menurunkan air hujan yang menjadi kebaikan kepada manusia kan. Betul, dalam surah Az-Zariyat ayat 4 Allah kata, fal muqassimati amra, maka angin ini yang diutuskan Allah membezakan di antara urusan-urusan yang berbeza kan. Jadi ini juga sumpah Allah yang kedua ni juga menjadi bahan fikiran yang amat penting untuk kalau manusia yang ingin memerhati, dia akan melihat dan memahami bahawa betapa besarnya kekuasaan Allah SWT ni, betapa mampunya Allah SWT, dengan mudah saja bagi Allah SWT untuk mengubah apa yang kita sedang lihat ini kan. Untuk apa ini kan? Fal mulqiyati dzikra, supaya angin ini kan, ini adalah point dia kan, supaya angin ini meninggalkan peringatan kepada manusia kan. Tentera-tentera Allah SWT ni, kesan yang Allah hendak adalah meninggalkan peringatan. Fal mulqiyati dzikra kan, dzikra ialah peringatan kan. Kalau kita sebut juga
macam mana bentuk angin yang boleh menjadi peringatan kepada manusia, contohnya kan. Begitu juga semua tentera-tentera Allah yang lain, virus ya kan, virus COVID-19 ke dan sebagainya. Ini yang Allah SWT hendak sampaikan kepada kita, supaya dia mulqiyati zikra kan, menanamkan, mengingatkan kepada kita peringatan-peringatan daripada Allah SWT. Tapi kalau kita melalui ini, tak apalah, kita sabar dengan kita ikut peraturan kerajaan, itu satu aspek yang okey, betul. Tapi bagaimana dengan Allah SWT kan? Sebab inilah yang Allah hendak supaya manusia dapat tangkap daripada peristiwa. Amat malanglah, amat rugilah bila kita melalui ini tanpa kan dia menyampaikan kepada kita zikra ni kan. Sebab itu Allah kata berbagai-bagai bentuk dan berbagai-bagai pengalaman dengan tentera-tentera Allah yang berbeza ini. Untuk apa dijadikan? Adakah saja-saja Allah nak jadikan supaya nampak manusia Allah boleh buat ini di sini dan di sini? Itu satu. Daripada ingatan dan apa yang dilihat, itulah analisa itu, dia sepatutnya menjadi zikra kepada manusia kan, peringatan. Udhran au nudhra kan, untuk menolak alasan-alasan ataupun memberi peringatan kepada manusia, supaya manusia tidak ada alasan lagi bahawa dia tidak diingatkan kan. Seperti mana yang kita baca kan, bila datang peringatan kan, surah Al-Mulk kan, Allah kata mereka ni kan ditanya, yang masuk neraka nanti ditanya, dalam surah Al-Insan kita baca surah ni kan, ditanya khazanatuha kan, yang menjaga neraka ni kan, tanya kan, tidakkah pernah datang peringatan kepada kamu kan? Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana kan? Tapi kami telah datang, tapi apa yang kami buat adalah kami telah mendustakan dia kan. Jadi kerana inilah sebenarnya peringatan ini datang dalam Al-Quran Al-Karim, sentiasa berada bersama kita. Cuma kita nak baca dan faham ataupun tidak. Dia seperti mana kalau zaman sahabat dulu kita kata Quran ni dia turun kan, turun sebagai wahyu, turun satu. Bila jadi satu peristiwa, Allah turun ayat untuk mengingati mereka. Walaupun sekarang ni tak turun dalam bentuk macam tu, tapi dia adalah ayat Al-Quran yang kita boleh baca setiap hari dan boleh tengok setiap hari kan. Sepatutnya kan, dia juga akan, sebab itu Allah SWT bila turunkan peringatan macam ni, sudah tertutup untuk kita apa-apa alasan yang kita kata nanti kita kata kita tak tahu, tidak datang peringatan, pemberi peringatan ni kepada kita kan. Kerana ayat Al-Quran ni sentiasa duduk bersama kita, tapi adakah kita buka dan mentadabbur isi dia? Ada juga orang baca kan, tapi dalam seperti mana hadis Rasulullah SAW menceritakan Khawarij ni kan, mereka ni baca Al-Quran tapi tak lepas daripada kongkong mereka kan, tak masuk ke dalam jiwa mereka kan, masuk ke telinga, keluar daripada mulut mereka kan, tapi dia hanya keluar daripada kongkong je kan. Baca bagi tepat dan sebagainya, kita risau tentang tu, betul, kena jaga bacaan, tajwid dan sebagainya, apa yang ayat huruf apa yang kena datang kongkong dan sebagainya. Tapi apakah kesan ayat yang kita baca itu? Inilah yang Allah SWT nak ingatkan kita ni kan. Dia adalah udhran au nudhran. Sebagai udhran ni uzur kan, kita bagi uzur, bagi alasan untuk menolak kan, apa-apa. Au nudhran, nudhran ni adalah amaran kan, nadhir kan. Jadi Allah kata sama ada sebagai peringatan, mulqiyati zikra tadi adalah sebagai menolak semua uzur yang boleh kita lontarkan pada Allah SWT nanti di hadapan Allah, ataupun dia juga adalah sebagai peringatan, pemberi peringatan yang nanti bila kita berhadapan dengan Allah SWT, semua kita tidak boleh memberi apa-apa alasan lagi kan. Begitulah yang Allah dalam surah Al-A'raf ayat 164 kan, Allah sebutkan wa idh qalat ummatan minhum ta'iduna qauman illahi muhlikuhum au mu'adzibuhum azaban syadida. Ingatlah ketika satu umat, qalat ummatan, dari mereka berkata, minhum,
lima ta'idhuna qauman lillah, kan? Mengapa kamu menasihati satu kaum yang Allah akan membinasakan mereka, kan? Ada orang tanya kepada pemberi peringatan, kan, Rasul dan sebagainya, kan? Allah kata ingat ketika mana qalat ummatan minhum, satu umat daripada mereka bertanya, mempersoalkan, lima ta'idhuna qauman lillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida, yang Allah akan binasakan mereka, halaka muhlikuhum aw mu'adzibuhum, akan mengazab mereka azaban syadida, dengan azab yang keras. Biarkan mereka, tak payahlah buat apa-apa, kan. Qalu, kan, maka pemberi peringatan ni menjawab, kan, ma'dziratun ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, supaya kami ma'dziratun ila rabbikum, mempunyai alasan kepada Tuhan, kan, dan supaya mereka takut kepada peringatan ini, kan. Maknanya alasan ini penting. Kenapa? Sebab alasan ini untuk kita juga, kan, supaya terlepas daripada kita apa-apa tanggungjawab yang akan terbeban di bahu kita sekarang kita tidak memberi peringatan ketika mana kita melihat apa yang sepatutnya kita bagi peringatan, kan. So ini adalah satu peringatan yang besar, kan. Innama tu'aduna lawaqi'. Apakah yang nak ditegaskan oleh peringatan-peringatan ini? Sesungguhnya innama tu'adun, apa yang dijanjikan itu, lawaqi', benar-benar akan pasti terjadi, kan. Semua yang Allah SWT telah wujud, kan, telah sebut di dalam amaran, kan, nazir, kan, bashir, kan, semua ni pasti akan berlaku, kan. Jadi sebab itulah diulang-ulangkan berbagai bentuk peringatan ini, kan, supaya moga-moga insya-Allah dia akan menjadi perkara yang benar-benar mengingatkan kita, kan, dengan memahami ayat-ayat Allah SWT ni dalam bentuknya yang menimbulkan kesan kepada kefahaman kita tentang apa yang dibawa oleh ayat ni, kan, supaya insya-Allah moga-moga dia tidak berlalu begitu saja dan menjadi perkara yang benar-benar memberi manfaat kepada kita, kan. Saya rasa kat sini dulu, insya-Allah malam nanti kita akan sambung lagi kejutan-kejutan lagi daripada surah ini yang amat menarik, kan, apabila kita baca dia melalui ayat-ayat kalam Allah SWT ini. InsyaAllah jangan ke mana-mana, stay tune, dan insyaAllah kita akan meneroka lagi sambungan daripada ayat ni, kan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.